Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal mujrimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak semua atas kehadiran pada malam ini. Tak ada MC sebalik dan ayu ya. Saya lagi main start ni. Kalau lebih dulu lebih kan. Jadi yang mohon syukur sangat-sangat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan izin dapat kita bersama-sama pada malam ini berada di Masjid Al-Mu'minin sering mendapat 5 yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan majelis ilmu, Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Allah pilih kita bermalam ini bersama-sama berada dalam majelis ilmu yang menajuk bagi amanah akan pada malam ini membimbing keluarga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila sebut tentang keluarga sunnah ini, mau tak mau kita semua memang kalau tanya tak ada siapa pun yang kahwin macam mana kahwin itu mestilah nak bahagia, kahwin itu mestilah nak hidup dengan tenang dan tenteram. Kalau kita tengok orang yang kahwin ni jarang kita jumpa orang yang kahwin dia gembira sangat, jangan melainkan orang yang nak kahwin dia gembira, nak kahwin gembira, dah kahwin belum tentu lagi gembira. Malah ada juga yang dah kahwin baru tahu perangai yang sebenar pasangan masing-masing. Dah kahwin baru tahu pemalas takkan mana. Dah kahwin baru tahu kerja pun tak ada. Dah kahwin baru tahu sifat yang panas barang dan sebagainya. Itu yang waktu saya letakkan rekod di Setiawan Perak, cabaran perbezaan rumah tangga pada masa kini ada 3. Pertama, cabarannya adalah tak mampu kahwin tapi nak kahwin, tak mampu ni maksudnya tak ada duit, tapi ada setengah disebabkan tadi mungkin salah satunya ikut syariat dan satu lagi ikut sunnah Nabi. Dan budak ni mungkin calon yang bakal menjadi suami mempunyai pegangan dan pengamalan agama yang sangat baik, maka keluarga dia kata tak apalah. Kalau dah kamu tak mampu, pakcik yakin kamu ni ada ilmu agama boleh memimpin anak pakcik ni, maka pakcik redhakan memadai lahan senaskah al-Quran macam itu. Jadi dia tak mampu tapi dia mampu dengan aspek lain. Ada tu pula tak mampu dari segi keuangan tetapi dimampukan dengan personal loan hutang sampai anak dah 7-8 orang lagi bayar hutang personal loan. Dan personal loan ni pula bercampur pula dengan bunga interest. Sedangkan Nabi yang besar dan khutbah terakhir Nabi tidak ada segala urusan berkaitan dengan riba adalah dihentikan mulai sekarang. Nabi dah beritahu. Jadi kita pun sebenarnya kena semak akaun bank kita, gaji kita, simpanan kita pakai sistem perbankan Islam ataupun tidak. Jadi paling kurang kawan kita yang bukan Islam ni, dia pun ramai masuk pakai sistem perbankan Islam sebab dia pun tahu benda itulah yang paling adil sekali, yang tak berubah-ubah sifat dia, ada akad dia dan sebagainya. Jadi tak mampu dimampukan dengan keuangan. Kalau tak mampu Nabi bisa apa? Tak mampu kosong sudah Nabi kata. Yang kedua, cabaran yang kedua, tak layak kahwin. Tak layaknya mungkin dari segi kemampuan dia, mungkin dari segi kelayakan dia, dari segi orang kata kemampuan dia untuk membimbing keluarga. Cek balik. Orang perempuan
Boleh ni jadi isteri dengan tahap. Lepas tu dah kahwin, komplain dia kejual tu kan. Ada tu tak puas hati. Laki ni tak sesuai lah, apalah, itulah, inilah. Banyak berlaku hari ni, kadang-kadang kahwin, lepas tu tak boleh susah. Soalnya nak sama-sama, tapi susah tak boleh sama-sama. Ada mula lah, I tak boleh hidup dan kehidupan macam ni. Pengaruh drama, tak boleh, I tak boleh terima. Jadi, tak layak. Sebab kan tak mampu nak memimpin. Soalnya nanti kan kita sampai di situ. Tak mampu nak memimpin, baik lelaki, baik perempuan, suami, isteri dulu. Tak layak. Malahan, menurut Dr. Nick Salina, dia kata masuk yang kategori tak layak ni, termasuklah tak layak kahwin ni orang yang panas baran pun tak layak kahwin. Panas baran depan seminyak itu ya, baik betul bebasuan. Kalau lalu depan orang tua bukan menunjuk orang menjaga. Dan macam boleh kongkok orang faham kan ni kan. Salam culangan menjilat kan. Apa dah ni kan. Baik betul lah. Tapi kumpul-kumpul bila dia dah berdua je dengan pasangan dia jadi panas baran. Dan jangan salah faham, panas baran ni bukan hanya lelaki je, perempuan pun ni. Begitu juga yang tak layak apa? Yang tak layak orang kahwin hanya semata-mata nak kahwin lain. Macam mana kahwin lain? Ada hari ini, minta maaf cakap, fenomena hari ini yang sangat menakutkan. Bila kahwin tak diusir bini itu, mahal lagi lah. Dia rumah rakyat lagi daripada perempuan. Dia rumah berlaku rakyat. Tak faham. Dia minat dan jantan. Oh, ambil tak nak ada bini tu. Tak nak. Bini nunggu. Panik lah. Dan jadilah. Esok lah. Dusul. Bini dah pakai apa tu? Apa nama tu? Baju tu. Dah, kalau dia terlondeh dah baju. Tetap lah. Dia tak mahu dah tahu. Macam-macam skill lah. Baring depan sofa, tak mahu. Sampai ke dapur dah pakai baju tidur, tak mahu dah. Ada. Malahan orang-orang ni, sampai ada yang dah ada anak 5 orang. Mana ada? Dia ada anak 5, tapi pokoknya kecenderungan dia lebih kepada lelaki. Gila betul. Kesian dia sendiri. Dia hanya itu sebab nak menutup, nak melindungi daripada pandangan masyarakat. Dalam handphone ni gambar jantan ni, bukanlah gambar jantan, gambar lelaki ni saja. Gambar lelaki tak berbaju. Dah benda ni belakang. Dan untuk maklumat semua, menurut pakar psikologi di Kuala Solo di sedannya, kes-kes HIV yang melibatkan penyalahgunaan dana tak sampai pun 10%. Yang valid, yang ramai ini adalah akibat hubungan sejenis. Ini itu benar-benar itu cabaran. Dan urai dan tidak tajuk lain lagi. Yang ketiga, kategori yang ketiga, cabaran yang ketiga adalah tak jaga kehadiran. Batas hubungan tak jaga. Bila kahwin tak jaga batas hubungan, bukan kata yang bertunang ni tak jaga, itu satu hal lah. Dia dah bertunang, tak jaga hubungan. Ini sebelum dia berkahwin, dia bertunang, sebelum dia berkahwin ni, yang lelaki ni dah ada hubungan dengan orang lain, yang perempuan pun dah ada hubungan dengan lain, tak jaga batas, terlampau, terlebih daripada sepatutnya, dah tidur terlanjur dengan orang lain. Memang kita dari segi agama gitu pun, memang kita tak boleh nak buka. Orang perempuan mungkin dia buat kesilapan dulu, lelaki tu buat silap dulu. Jangan saja kalau punya anak terus terang, gentle. Tak boleh, ini aib, tak boleh buka. Saya nak jujur, saya nak dia menerima saya seadanya. Memang dia tak terima kau. Macam tu lah kan. Jadi aib sifat. Tetapi hari ini dunia tanpa sepadan, dasar langit terbuka. Dulu-dulu lain. Sekarang sikit-sikit selfie.
Ada katil selfie, simpan. Lepas tu tak jadi. Lepas tu sakit mata tengok kawan tu kahwin dengan orang lain. Diam-diam dia share gambar dengan orang lain. Ini macam buku isteri aku habis. Ada seorang yang tak kisah kat saya. Dia terjumpa dalam handphone lama isteri dia terlanjur dia dengan lelaki lain rupanya sebelum perkahwinan dia. Bayangkan dalam 50 pasangan, satu je pasangan boleh bertahan, kebanyakannya bercerai-berai. Itu cerita keadaan. Itu sebabnya pesan yang apa? Kalau boleh daripada awal, jaga. Nak bercakap nak, tak nak bercakap tak nak. Macam tu je. Kau tengok, buku tak boleh belah. Sebab Nabi ajar kita. Ini sunnah Nabi ajar kita. Nabi pesan apa? Kalau nak cari, pertama tengok buku dia, tengok di Jamaliah kecantikan dia. Hari pertama sakit di bawah buku apa? Ini orang tengok dia tu kan. Yang lelaki ni tengok perempuan, orang marah. Yang perempuan tengok lelaki marah. Nak kan? Ada lah penuh kan. Tapi kena faham, mata ni Allah jadikan tak sama. Ada orang tengok serubat dia bersengit-sengit buku. Mahal kan? Ada orang menyampah lah kan, langsung bangun. Ada satu masjid tu, saya pergi. Orang tua tu, ada satu masjid kat satu negeri, kat satu masjid tu. Belum saya start kemah, saya baru duduk, bangun dia keluar. Orang tu jadi orang. Ada orang tu dia tak boleh, rupa-rupa dia nampak muka satu dia rasa dia dah terbayang parti politik tertentu. Siapa lah? Contoh lah. Ada dia macam jadi taksub betul lah kan. Sedangkan itu cerita-cerita politik dia tolak ke topik dalam sajid apa cerita politik kan, dalam beri-beri tahu dan mudi pakar betul-betul. Kalau tak tahu malah kacau kau pakar muka dia rosak kan. Maksud saya tu beli dan tolak ke topik. Kita ke masjid kat masyarakat bercampur sudah kan. Kita pun tak tahu ada ke malam ni yang boleh datang ceramah. Semua yang golongan yang 50 kan ada 50 darah atau 50 tak ada. Kita punya sebelah kita pun kita tak tahu kategori mana dia kan. Itu kamu kepala tapi ada orang yang tu. Jadi mana kata di Jamaliah kecantikan dia, rupa paras dia tengok. Yang kedua tengok dari segi, tengok keturunan di nasabiha, keturunan baik-baik ke tak. Abah, Ustaz, Ammah, Ustazah, adik-beradik semua hafiz Quran. Hafiz Quran. Jadi yang mau usul, yang mau 5-6 tahun pun dah ada lah 5-6 juzuk dalam kepala ini. Padahal keturunan baik-baik. Yang seorang ni apalagi pencuri, Ammah jauh. Yang adik-beradik mampu bodoh tak boleh bunuh orang itu, direkod dia semua tu. Berparut pas tahun. Contoh-contoh lah kategori-kategori kan. Yang keempat apa? Yang ketiga tengok dari segi harta dia, kedudukan dia macam mana, kewangan dia kan. Tengok juga kemampuan dia, macam mana nak jaga anak aku, tengok juga kan. Masuk datang mengisi tu jangan kira manggala kata mana dia kata menegak kan semua menjaga. Bodoh ni agak pakai leleh, rumah pakai kod tetap kan. Mengisi pakai kod tali leleh kuasa sejadah. Bisa ada ni kan. Tengok itu kan. Itu penilaian. Kadang-kadang tanya orang, dan yang komplit tengok dari segi agama dia. Dan Nabi pesan, kalau tak ada pun, ni tak ada tu tak ada, paling tidak Nabi kata tengok agama. Sebab apa tengok agama? Sebab muka tak lawa boleh jas. Muka dia penuh, jangan risau orang mana yang tahu rendah diri dengan muka yang tak berkilat dan telinga. Risau hang tono. InsyaAllah orang sama suruh banyak kan tiba-tiba boleh bincang-bincang. Dalam TV itu lagi menipu. Yang TV yang hijrah tu kalau dia make up satu macam nak melukis panjang dulu. Sini sebab dia tak nak satu kan. Secenya tutup mata tak nak tengok. Iya.
Ada satu topik tu pula, lagi tak sambung tengok. Dah baca sesumpah. Jadi laki perempuan. Iya. Itu khabar tu betul saya mau sambung perempuan apa yang perempuan. Tak ada orang lain pakai. Tahan je lah. Ya. Tengok muka tak lawa boleh hijaz. Keturunan tak baik mungkin, tetapi mungkin dengan perkahwinan kita, dengan cara tingkatkan taatan kepada Allah dan Rasul, kita dapat melahirkan generasi yang baik-baik. Orang belum komplain kata arwah SKS tu. Suhaimi apa? Suhaimi. Alah, dengan indah. Orang-orang dia gila nama dia. Saya sangat tengok dia. Orang tu petikai dia macam-macam buku dia dah pergi bawa tahu macam mana penerapan dia di dalam keluarga dia. Macam mana dia dengan anak isteri dia, macam mana adab parenting macam mana. Orang tahu. Begitu. Dan kau nak komplain mata kau orang. Jago mata kau sendiri. Nampak artis macam baik komen orang, dia orang utama nak bagi komen. Macam dia orang lagi di rumah orang. Jangan. Kemudian begitu juga, kalaulah dia tu harta tak berapa ada, mungkin dengan tingkat ketaatan Allah Rasul, Allah murahkan rezeki dia. Itu banyak berlaku. Perkahwinan insya-Allah semua jangan mudah-mudahan bahagia, murah rezeki, banyak umur, semua doa macam tu datang manusia ini. Tak ada siapa datang depan muka dan nak sokong sampai bulan panjang ni. Tak ada. Semua doa akan kebahagiaan hingga ke akhir hayat, hingga ke anak cucu, berbahagia selama-lamanya. Lepas tu tim jannah, dalam apa dalam media sosial TikTok dan kawan memang macam-macam lagi lah. Nak ubah nampak lagi handsome tu imamku. Boleh imam kau. Kan? Ukur konon ukur tak boleh boi tu, apa nak ada? Mesti khairat kematian. Alhamdulillah, siap kan? Ya. Dan begitu juga ya, dengan agama dia tempat menjaga. Itu sebabnya kalau kita nak jaga keluarga, nak berbahagia di dunia dan di akhirat, tak dapat tidak tidur. Pertama, mesti ikut syariat Islam. Dan salah satunya adalah pengamalan, penerapan sunnah-sunnah dekat dalam kehidupan menjadi keluarga sunnah. Apa yang Nabi buat kita buat, Nabi tak buat kita tak buat. Macam mana? Contoh, kita nak ikut Nabi. Kita nak ikut Nabi. Sudah tentulah ikut syariat. Dan bila kita ikut Nabi pula, apa Nabi buat? Nabi macam mana cara Nabi tegur isteri? Macam mana cara Nabi menggauli isteri itu? Nabi pesan dalam khutbah terakhir Nabi. Seperti mana kamu punya hak atas isteri kamu, isteri kamu juga punya hak atas kamu. Tengok. Maknanya keringat. Kalau kamu ada hak pada isteri dah hak juga pada kamu. Jangan ingat aku suami. Kau faham? Wah, dia punya cara dia. Kamu apa tak faham? Aku ni suami. Kau kena dengar cakap. Dorang bantu neraka begini. Kau lawan cakap neraka tempat kamu. Itu. Semayang semua pun tidak ada tadi lagi. Orang buka ramai. Dari segi hukum suami kita nak buat dengan lembutan berlemah-lemah, apa lagi dia sebut sebagaimana kamu punya hak atas isteri kamu juga punya hak atas kamu. Apabila telah apabila telah sempurnakan hak kamu, maka hendaklah kamu sempurnakan hak mereka, termasuklah memberi makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kena bagi nafkah, makanan, pakaian, tempat tinggal. Itu sebab kalau kita ni daripada bersajid, contoh yang kita akan kawan kita lepak akan pada minum tempat minum. Tadi kan sama kakek itu lain. Sampai kan bersaja di rumah kau tak kisah kan ni? Nampak? Itu ciri-ciri suami yang sayangkan isteri. Jangan kita kena tukar. Ayat orang ni takut bini. Tak takut. Tak ada lelaki yang takut dengan isteri. Cuma isterinya menakutkan. Ada dia tu. Nampak macam tanah yang perempuan ni disikap atau apa pun.
Ya. Jadi itu bila makan dekat kedai tadi, minum tadi, telefon dengan isteri. Ya, bang minum dengan dia bang, Allah tu, tiga. Nanti siapa dia? Kami juga bang. Saya kan. Tak jadi amalannya nama kamu apa bagus kan? Tak rasa. Dia cakap tak rasa supaya orang perempuan ni dia gomar tu. Kau dah sampai rumah bang, tiba-tiba selapang. Kau tak rasa nak pijak. Dia kau nak jadi bungkus sahaja. Orang lelaki setiap malam pastikan yang isteri kita makan. Nafkah ni bagi makan tak semestinya benda-benda mewah. Boleh makan yang memungkinkan dia hidup lagi sampai esok. Seperti jangan es kopi, hidup lah insyaAllah kalau dia makan yang lain. Macam tu. Dia tak mesti beli banyak, mesti beli nasi goreng, mestinya ayam, mesti apa. Penuh lengkap komplit dengan gizi makanan seimbang. Tak semestinya. Bungkui, kalau kita nak bungkui badai ke apa tosir, bungkui. Dia bawa balik. Apa kan saya kata yang bungkul sama ni? Apa bila saat masuk aku pada menjais. Nampak tak? Bawa balik. Makanan, pakaian, ingat pakaian mesti siapkan untuk isteri. Sekurang-kurangnya 2 pasang setahun, lengkap semua berdiri. Baju sepasang atau jubah siap dengan tudung ikut jenis yang isteri kita pakai, lengkap dengan brooch ni sekali. Ini minta kami siapa yang terakan tadi begini. Balik ke pulau dia tanya lagi kan, sama-sama cakap saya tahu buang berapa online, berapa pasang. Tengoklah jadi apa yang dia pakai. Kambing ni pakai bawal lah. Kau siakap kau dah tukir siakap tu cecek-ceceknya corak je. Perempuan ni complicated sikit. Ceceknya jago. Aku pakai Excel ni macam perempuan ni cara kan salah. Dan kemudian apa yang nak besar, dan apabila telah dilengkapkan, disempurnakan, maka dia janganlah dia seorang isteri jangan sekali-kali membenarkan orang-orang yang tidak disukai oleh suami ini masuk ke dalam rumah. Maknanya kena minta izin perempuan. Walaupun geran rumah kita nama kita perempuan. Nama geran rumah tu Siti Hawa. Siti Hawa binti Majid bukan nama sebenar. Ya. Hawa ni main suka-suka bagi orang masuk rumah kadang-kadang. Abang jangan lupa geran tanah dan rumah ini nama siapa? Awak tu menumpang di rumah ni. Drama. Suami nama tak, walaupun rumah sewa, walaupun rumah kita, walaupun nama isteri, ingat wajib minta izin suami nak keluar rumah, maupun nak pernah keluar masuk dalam rumah. Nak masuk dalam rumah ni tak boleh. Wa imma, ibu dan juga adik-beradik keluarga suami kena minta izin suami. Iyalah, tapi kebiasaannya tak ada masalah. Suami memang izin biasanya. Bang, apa hal? Bang datang ni boleh tak bagi dia masuk? Kau minum apa bagi dia masuk? Jadi bincang awal-awal. Bang ni adik abang nak sampai, boleh tak bagi dia masuk? Macam ni, abang dah bagi dah, abang dah mesej kat senarai nama yang boleh masuk. Kau jangan tanya dia dah. Okey bang. Iya. Minta izin contohlah. Jadi termasuklah dengan sunnah Nabi tadi, berlemah lembut. Dan itu yang Nabi pesan, berlemah lembutlah terhadap isteri kamu, kerana sesungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Riwayat Nabi minum. Itu sebab Nabi bercakap dengan isteri Nabi pun dengan lemah lembut. Ya Umairah, wahai pipi kemerah-merahan. Balik nanti cukup.
Wah, pipi terlalu pipi kalau ni tak tahu lah. Merah tu bini lah, apa laki lah pun terkala. Tak perasan bola-bola nampak itu kan. Maknanya panggilan yang lembut untuk isteri. Macam saya lah, kalau orang sebut isteri saya, isteri syurga. Saya panggil isteri syurga. Apa khabar ini? Mood tu dah bercinta je. Dia jangan jaga sampai rumah macam tu. Kan? Betul. Maknanya lemah lembut. Tak salah. Kan? Orang perempuan pula kalau suami tiba-tiba macam tu, jangan terperanjat. Wahai isteriku, apakah kabar engkau pada hari ini? Tak mampu dah. Itu salah itu pertama. Ikut syariat Islam. Yang kedua, tak bahagia, ingat tidak ada pasangan yang kenal pasangan masing-masing, melainkan itu proses berterusan. Itu sebab kita dah kahwin 20-30 tahun masih longar lagi dan tak faham betul ke sini dia. Yang bini pula cakap, apa perangai orang tua ni? Tak faham betul lah orang tua ni lah. Itu biasa. Sebab proses berterusan. Nak-nak pula berubah. Itu orang perempuan kena faham suaminya pun berubah. Suami kena faham isteri dia pun berubah-ubah. Makin berdiam ni dalam rumah baru tahu hobi orang perempuan di rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Aduh, yang penuh dia nak cakap, awak tahu tak, sadar tak sabaran kita ni kan, dalam hidup kita ni mulai panjang. Kita pun doa, orang lelaki besok ke rumah perkataan dah habis. Dengar tak ni? Ya, itu biasa ya. Kita akan kenal pasangan kita. Anak-anak suami pula tidur. Dulu tidur okey je kan? Sekarang dah kahwin tidur berdengkur. Percayalah orang perempuan, lelaki ni daripada dulu tidur tak berdengkur, malahan dah kahwin dia tak pernah dengar dia berdengkur. Marah, dia dah tidur. Memang dia sampai pagi bini komplain, diteruk tu apa tu, tak dengar apa. Marah kan. Tapi kadang-kadang terongnya dia terperanjat. Dia sendiri seorang, sendiri terperanjat. Itu yang saya dalam beberapa ceramah tu saya share. Saya siap buat sleep study. Sebab dulu kita sangka kita berdengkur sebab kita penat. Rupa-rupa sampai satu tahap memang sistem pernafasan kita dah bermasalah. So saya memang try lah apa ni untuk ukur sleep study tu, pasangnya macam corong oksigen tu, lepas tu pasang wayar sini rap, lepas tu dekat dada ni roket aja lah. Rupanya bacaan AHI itu consist terkandung dalam tu dua penilaian. Antaranya dua penilaian yang saya punya tu obstructive apnea, iaitu bila tersekat nafas tu dia berhenti terus, maknanya kosong, tak ada oksigen langsung. Ataupun yang kedua hypoapnea, maknanya pernafasan kita tu separuh daripadanya tertutup, separuh lagi ada lagi injap kita tu bernafas di separuh. So yang tutup terus tadi 74 kali dalam 5 jam, kurang 74 kali nafas berhenti, tutup penuh. Yang tutup separuh 10 kali. Jadi total dalam tempoh 5 jam kurang setiap sejam nafas saya terhenti 84 kali. Oksigen saya pula dia nilaikan paling tinggi 92-93, okey lah. Tapi bila dia drop tu, dia boleh drop hingga 60% oksigen dia. Wah, saya pun dia kata, dia bawa lab result tu, kemudian saya pun diminta rujuk kepada pakar pulmonologi. Bukan nanti suruh cari pulmonologi, saya call Dr. Nurul dulu. Dr. Nurul pun cakap, kalau macam tu memang ustaz kena pakai oksigen yang bawa ke mana-mana. Sebab sebenarnya punca saya test tu, adik saya dah pakai. Adik saya badannya lagi besar pada saya. Lepas tu dia pakai, isteri dia pelik. Tiba-tiba suami dah tak berbunyi dah tidur. Betul ke tak? Lah. Saya pun cuba, rupanya betul. Daripada 84 kali berhenti tu tadi, saya pakai oksigen,
nafas saya terhenti dari 84 dia jadi 10 kali 10.5 setiap jam. Jadi pada siapa yang ada tu, jangan ingat benda tu masalah biasa. Itu yang ramai orang Melayu kita ni mati dalam tidur. Lepas tu kita pun, ya Allah mati dalam tidur, ya Allah. Baik Allah, awak tu tercokit kau tak tahu. Kan? Tapi bukan semualah. Tapi kalau orang yang normal, ada orang waktu dia penat bau berdengkur dia teruk. Tapi waktu biasa dia okey. Dia tu okey, tu sebabnya buatlah test tu, tak rugi pun. Buat test tu percuma kan. Beli mesin tu yang kalau oksigen tu harga 6,000 lebih. Tu yang mula-mula tadi okey. Dia beli langsung mati. Dia mahal. Jadi 6,000 lebih oksigen tu. Ada yang 4,000 lebih, ada yang 3,000 lebih. Tengok daripada keluaran negara mana. Tapi boleh pakai lah. Boleh pakai. Jadi cerita ni masa mana kena faham. Oh suami macam tu, dia memang penat sangat lah tu. Kalau dia tu, ada yang tu kan. Jadi macam okey. Ada pula isteri ni kadang-kadang I risau lah you tak berdengkur, you tak boleh tidur. Dia nak dengar lelaki berdengkur baru dia tenang hati dia. Dia sebenarnya ada cerita. Kata Panglima Angkatan Tentera di Camp Pendleton di Kuching. Dia kata rupanya orang yang berdengkur ni ada kisah dia, orang perempuan yang tak faham tu kena faham. Dia rupanya dia seolah berada di dunia safari. Harimau ni dia nampak rusuh, dia kocang. Dia dampek sekok. Apa sekok? Betul, dia panggil yang lain. Yang lain berletak. Dah ramai makan itu. Yang sampai pagi tu. Nampak? Tapi tu cerita dia lah. Saya pernah aku tu lah. Masa tu dah makan itu. Tapi betul. Itu siapa yang ada tu pergilah buat test. Saya dah Alhamdulillah. Kena cari juga oksigen tu dah Alhamdulillah. Saya dah dapatkan oksigen dipakai. Ada tu boleh buat travel lagi. Tapi macam tu lah. Mana just nak ingatkan. Kenal pasangan. Dan yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan kita banding-bandingkan. Ya? Jadi memang bertuahlah ibu ayah kalau mempunyai anak-anak yang soleh-solehah. Tetapi lebih bertuah lagi apabila anak-anak memiliki ibu ayah yang soleh-solehah supaya dapat membimbing anak-anak. Dan kalau kita tengok, Islam ni adalah merupakan sebagai model yang terbaik untuk memastikan keluarga kita berada di landasan yang benar. Sabda Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, apabila matinya seorang anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak soleh yang mendoakan kepada hadis riwayat Muslim. Sedekah jariah. Ada beza sedekah dan jariah. Apa maksud sedekah? Kita selalu sebut sedekah jariah, tapi tak faham. Tak apa, gambar yang faham, tapi ada yang tak faham macam itu. Sedekah pemberian. Bagilah apa-apa pun. Duit, bagi apa, bagi. Tapi jariah ni adalah yang bersifat mengalir berterusan. Dia bukan hanya sekali one off. Contohnya, macam saya ceramah di Jasin yang itu, tahun lepas, macam mana ada satu hamba Allah ni kematian suami. Dia kematian suami dan harta peninggalan suami yang bagi kat dia, sebahagian itu dia beli van. Dia infakkan sebab kampung tempat suami dia meninggal ni tak ada van jenazah. Dia beli van jenazah, dia bagi. Yang pihak masjid tinggal nak ubah suai dalam van ni, nak buat bentuk dia supaya sesuai untuk penggunaan sebagai van jenazah. Tinggal lagi nak cari dalam berapa belas ribu, 20,000 je untuk ubah suai van tu. Jadi selagi mana orang pakai, itu dia jariah berterusan. Macam kita nampak orang nak bina masjid ni dulu kan, masjid ni saya yakin masjid ni baru ni berapa tahun? Setahun lebih. Umat patutlah bawa kodai kapet kan. Orang tadi tak pandang muka sujud kan. Iya. Ni Tuan buka tak ni? Buka. Buka tidak? Buka. Anak-anak masjid ni. Kibet buka. Aircon buka. Sliding door buka. Soju sampai ke jalan.
Tak, tu cakap tu sumbangan orang nampak tu sebab nampak orang pada masjid cepat-cepat bagi duit. Sebab salah iman yang orang gunakan itu jariah. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ajar ilmu yang baik-baik. Anak kita ajar ni nak puasa macam ni, ni macam ni, ni boleh ke ya nak puasa Rejab? Boleh, puasa lah. Nabi pun puasa hampir setiap hari. Hampir sahaja sahabat percaya seolah-olah puasa Rejab tu wajib sebab Nabi tak buka. Akhirnya Nabi buka sebab nak tunjuk ke orang itu puasa sunat saja. Tapi nak puasa sepanjang Rejab boleh? Boleh, 30 hari boleh. Puasa lah. Syakban pula, boleh tak puasa Syakban sepenuhnya? Tak boleh. Sekadar 15 hari saja. 15 sampai 15 Syakban saja kita boleh puasa. Untuk lepas 15 Syakban boleh bagi kategori tertentu. Yang pertama, orang yang memang selama hidup je memang istiqamah, tak pernah tinggal puasa sunat Isnin Khamis, orang ni boleh puasa. Dan satu lagi, orang yang hutang, tak irabi-abi diganti dah, boleh saja tunggu dah, tak ganti lagi, tahu puasa kau tak ingat dah dekat nak puasa balik dah. Contoh orang ni boleh kan, macam itulah. Jadi jadi dia amalkan puasa. Arwah ni dulu kan tak pernah tinggal puasa sunat Rejab dengan Syakban ni, dia membuat mengalir tak pahala? Mengalir sebab mak ayahnya tunggu kan. Besok pagi ya kita salat subuh berjemaah ya, tiba-tiba aja abang teringat arwah ni dulu tak pernah tinggal salat subuh berjemaah. Ialah mengalir tak? Mengalir pahala. Itu sebab mengajar anak solat kita kena ajar daripada awal. Basic awal biar mak ayah aja. Angkat takbir macam ni, Allahu Akbar, lepas tu rukuk macam ni, lepas tu baca ayat macam ni, lepas tu sujud macam ni, duduk antara sujud ni. Bila kita ajar pertama, setiap perbuatannya atas apa yang kita ajar mengalir. Nampak tak? Abah, angkat tahiyat tu macam mana angkat jari tu, asyhadu an, yang abah belajar hari, asyhadu an la ilaha illallah, il tu naik. Oh, macam tu. Tapi bah tadi semalam kat masjid Mukminun tu kan, kenapa? Pakcik sebelah tu dia punya jari dia cicit. Macam mana ni? Lepas tu kau tanya lah dia, tak baik lah jawab apa. Iya, kalau kita pergi, kalau siapa yang nak pergi Makkah, Madinah, pergi Ibrah, polik-polik orang ni. Carian ada semayang elok, ada ganggu, jawab telefon, salah. Iya, jawab telefon, jawab mesej pun ada. Tapi kita tak boleh cakap dia salah. Pemahaman yang dia belajar di mazhab tertentu itu kita sangka baik, kita buatlah kita punya undang lah. Macam kita ni ahli sunnah wal jamaah kan, macam kita buat kerana kita cenderung kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni dia tegas sikit, tegas. Dia memang sangat teliti dan berhati-hati. Sebab pergi kubur, kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh bertengkek ke kubur orang. Di dalam kubur elok duduk kubur orang kan. Baiklah kau berdiri. Tak berdiri pun yang kubur tu yang bawa tikar, bawa sakabah tu dibontong ke bawah tu. Buat sakabah lama. Dia bangun ni langsung bawa-balang tulisan sakabah tu, melokek ke Tuhan. Tak boleh lah. Daripada kita duduk bertengkek ke kubur orang. Syafi'i kata jangan. Elok kan, itulah. Jadi dipeganglah, baguslah semayang jemaah mengalir pahala. Ni dia ajar benda tak apa-apa. Bang, besok petang bang, kita karaoke nak pula arwah dulu tak pernah tengah karaoke petang malam. Banyak benda lain yang elok belajar, pun tak elok belajar. Dan begitu juga anak-anak yang soleh-soleh mendoakan kedua ibu bapa tu mustahab. Besok mak tak dosa, kau jangan lupa doakan mak ya, macam Tuhan. Pesan ke anak lebih semayang jangan lupa sedekah Fatihah. Tu dah setengah masjid surau. Bila dah habis ya, kita salam semua kumpul je, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah ini kepada kedua ibu bapa kita, ahli waris kita yang masih hidup, yang telah lama meninggalkan kita. Al-Fatihah. Doakan, doa yang baik-baik. Tunggu nak mati, doa nak hidup, doa boleh ya. Dan
Jadi proses nak didik anak ni tanggungjawab yang besar. Dan anak pula zaman sekarang. Zaman sekarang tak macam dulu. Dulu senang TV mula pukul 5. Kau oleh dan negara aku togak dah tak ada, tengok TV tak ada. Sekarang 24 jam TV. Ada yang rancangan tu. TV pula dah tak tengok ke TV dah, tengok ke handphone. Sampai tolak-tolak lah. Bergaris muka tu. Sebab malam tadi orang tu jatuh dah, berlobak dia. Kan? Yo, tengok drama. Hati mencari buku. Saya tak tengok tahu share dan tutup. Jadi kemudian yang antara perkara utama perlu perhatian oleh ibu bapa, iaitu dalam sebagaimana firman Allah bermaksud, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik, sesungguhnya engkau sentiasa mendengar menerima doa permohonan. Surah Ali Imran ayat 38. Semua nak minta generasi keturunan yang baik-baik. Tanamkanlah akidah yang utuh dalam diri anak-anak. Bawa anak ke masjid. Macam ni kan, tak ramai-ramai. Kepada siapa yang baru datang malam ni kali pertama, saya ucapkan selamat datang. Inilah rupanya Masjid Mukminun. Siapa ni ada tu lalu tak ingat. Jadi alhamdulillah selamat datang. Jadi bawa anak datang. Mantapkan akidah dia. Tak boleh macam ni, tak boleh macam ni. Main belasah. Siapakah ikon yang paling adik suka, yang paling adik sayang? Ikon yang paling saya sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertuah tapi tidak jawab macam tu sekarang. Apa ikon yang adik puja-puja dalam hati adik? Blackpink. Banget. Macam-macam lah sebenarnya. Dia minat pelakon ni, dia minat penyanyinya, macam-macam. Hari ni itu sebab pentingnya kita bagi bimbingan kepada anak-anak kita. Kan? Itu yang dia pun jadi macam orang tu. Orang tu skinhead, dia pun skinhead lah. Orang tu pakai baju ketat kacik, dia pakai seluar jeans ketat lah. Ilaha illallah. Azab buruk kawan tu. Ditahan anak peh tu zap, dia tarik ke situ. Kalau terpancing dengan mata sampai buka tu. Kalau tiba-tiba lah rasa tak tahan, copet mana lah, tak jumpa lah punat yang mana nak cari ni. Ada, sedangkan dia tak tahu. Ada benda ni, pahaman-pahaman ni dikaitkan dengan pahaman yang tidak percaya kepada Tuhan. Main ikut dia. Orang tu pakai macam tu, kau pakai macam tu. Orang tu pakai macam ni, kau pakai macam ni. Oh, trend sekarang. Pakai tudung, lawa dah tudung tu. Berlilit-lilit, lawa. Baju kotak. Kan Nabi pesan kan, akan tiba masanya. Kan umat berpakaian tapi sebenarnya dia telanjang. Baju kotak, la ilaha illallah. Pakai baju dah lah kotak. Loket dado tu ada manik-manik, menyalo-nyalo ada tulisan. Kita yang dah silau ni terpaksa baca. Apa tulis tu? Dah dokek-dokek pun perasan dia tulis. Apa tengok-tengok. Hui tu kan. Macam dah sekarang. Tapi tu, dia berjoleng ni kita tengok dia buka ke belakang ada tulisan lain. Kalau nak cakap itu pun tahu lah dek, mana kau dapat baju macam ni dek. Pasal malam banyak. Emak kau tak marah. Emak pun ada salah. Emak kau pakai tu abang kau tak mau. Yang kau pakai keluar ni kenapa? Semua ada tulisan-tulisan. Itu sebab dalam semayang nak pakai t-shirt jangan ada tulisan-tulisan. Mengganggu orang solat. Pakai baju kelas ompek merah. Ada orang nama wali kelas tu. Halo ngangah jajah, sila syura. Yang kawan Allahu Akbar. Ompek merah. Sila syura. Yazid pun dalam ni. Dia boleh terbayang tu tengah semayang macam tu. Hilang fokus kawan tu semayang. Itu sebabnya jangan pakai tulisan-tulisan ni. Ada seorang tu di belakang tu. Kalau awak boleh baca saya, mana awak tak khusyuk. Ya usah tu pula. Kenapa lah kan?
Kan? Jadi mana kata kita tengok dalam keadaan ini didikan ni mustahak. Itu sebabnya pernah Saidina Umar didatangi oleh seorang lelaki. Dia kata, wahai Umar, kalau nasihatkan anak aku. Kenapa pula dia derhaka kepada aku? Ayah menjaga. Saidina Umar menasihatkan, jangan derhaka, jangan hukum berdosa, masuk neraka, bla 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 bla. Dan nasihat, bapa itu budak tu bersama. Wahai Umar, adakah dalam semua keadaan anak dia derhaka kepada ayah? Ada tak keadaan ayah derhaka kepada anak? Anak muda. Ada 3 keadaan ayah itu derhaka kepada anak. Pertama, kegagalan memberi nama yang baik-baik kepada anak. Mustahak. Ramai yang tak tahu. Lahir je anak, azan, qamar, tengok jantina anak. Tu pun tak tahu. Pun baik. Oh, my baby. Yang dia buat nombor 1, pam, dia gambar, upload. Alhamdulillah. Isteri madrasah melahirkan anak yang sehat seberat 3.5 kilo, yang sangat comel, sangat menarik, sepiji sedikit raya. Kan itu apa? Azhar, Ahmad. Kemudian sudah ada, dah lahir anak, jangan tunggu lama, sehari 2 hari tahnikkan budak tu. Tahnik ni baru lahir, faham? Bukan tunggu penceramah datang masjid. Banyak yang nak tahnik tak mau, boleh. Tapi ada satu topik tu saya punya, semua penceramah datang dia suruh tahnik anak. Budak tu dah berdiri. Agak-agak mana dah masih belum dipanggil. Parah. Saya kata kau nak tadi kapal satu bangsa tadi nak boleh. Alhamdulillah. Cuma pergi ke sini tak belum. Ayo parah. Dan kalau nak tahnik baby ni, kita pesan cari imam, ustaz, orang baik-baik yang tak rokok. Imam lah, la ilaha illallah. Bukan imam sini, komplek lain yang bisa rokok, boleh waktu. Dia percaya kepada pemeriksaan pandangan. Dia tak apa. Jadi sudah tak perlu. Abu Bakar ni sini. Pak, mereka bismillah. Ibu Nabi dah rumah jual-jual ke bawah, masuk lagi budak. Wah, baby tu cakap apa? Ini budak dah. Kalau tu budak tu tak cakap. Kemudian hari ketujuh disunatkan, itu cerita tadi, disunatkan beri nama yang baik-baik untuk anakku. Hari ketujuh anaknya semuanya. Hari pertama kalau tengok apa nama budak ni belum tahu ni, mulai panggillah baby dulu, baby ni kan. Hari ketujuh boleh jatuh pendaftaran, kita pun cakap dengan ini saya umumkan. Wah, itu kat rumah nama anak kita sekian-sekian. Hari ke-7 istiharkan nama itu. Dan kalau mampu hari yang ke-7 disunatkan akikahkan anak kita. Tak mampu lah stop pakai duit, sebab kata mesti pakai duit kekah ni. Kan sekor kambing atau 2 ekor kambing. Itu kalau ada kawan kita yang pandai masak, kalau kita pandai masak sini pun tak apa. Itu masak manis, jangan masak podeh-podeh, melahap podeh, jangan. Biar manis tu supaya semua orang boleh rasa. Okay. Dah kita dah masak-masak, kita packing-packing, bagi dekat jiran tetangga. Selesai tak kekal. Tentu nama. Jadi itulah, bagi nama yang baik-baik. Ini belum terabit dah ada nama. Tahu, belum lahir lagi budak tu, nama dah ada.
Nama pula pastikan letak nama yang baik-baik. Kadang-kadang ikut-ikut dia letak nama anak. Dia tak sadar nama anak tu nama anak jin. Ada tu nama ratu, nama jin tu tangan. Contohnya Puteri Balqis, jin. Dah, iya bukan cakap apa, panggil Balqis, togak jin tu. Dengan jin-jin togak ni. Ya betul. Kan anak saya ada seorang. Dah saya letak nama memang maksud dia baik. Tak ada masalah pun. Itu kadang-kadang kita panggil dia kayung sudah. Angah panggil. Kita tak sebut nama dia. Tapi nama dia tu ada. Banyak senarai nama anak-anak jin ada. Tapi dalam senarai nama baik memang maksud dia baik. Betul. Anak saya ada seorang, saya tak nak sebut nama dia. Kan ada terasa orang. Balqis tu dah ramai nama saya lupa kan. Ada seorang. Anak saya seorang ni dia boleh nampak. Dia boleh nampak kat rumah tu. Bah, malam tadi ya, nampak tau. Kalau nampak memang pekak, tinggi. Masuk tak boleh nampak. Itu abang kau. Saya memang bergurau. Nampak ni betul lah. Tak memang dia nampak. Iya. Saya bila bincang dengan Ustaz Syarhan, memang betul ada budak-budak yang ada nampak. Saya masa Ustaz Syarhan, saya forum Ustaz Syarhan dulu. Ada satu program TV Astro. Saya tanya Ustaz Syarhan, masa tu kita orang bincang tajuk misteri kehilangan janin. Berlaku dalam kalangan umat Islam ni. Misteri hilang janin ni, dia boleh mengandung, dapat buku, bulan kedua tiba kopi baru dia hilang janin. Itu kejadian jin tu. Kan? Orang kita ni macam-macam lah istilahnya dunia lah, apalah, apa halus macam. Tu sebab kadang-kadang naik kereta hajati, kita dah golak-golak kan. Kayak sering berdapat dengan banyak jalan yang golak-golak tu. Tiba-tiba nampak binatang tengah jalan tu, kalau boleh elak-elak. Itu cerita. Bukan elak dia pusing balik, maksudnya jangan marah dia. Sebab tu kadang-kadang dia mimpi tu, kebanyakan orang yang hilang janin ni semua sama. Dia akan mimpi nampak sekumpulan orang baju pakai warna putih, serba putih, ambil baby contoh. Besok pagi kopi pun dia. Ada satu hamba Allah tu kata Ustaz Syarhan pengalaman dia, dalam bilik labor room hilang. Orang-orang push tengok tak ada. Orang ni doktor tu telefon Ustaz Syarhan. Dia tanya dia sini, saya kan mau nak saya doa agak keluar ni. Ada satu tu bulan ke-6 bulan ke-7 di Kuala Selangor. Tiba-tiba kamping pun ada. Betul doa apa semua, memang mimpi sama. Nampak ada orang dia. Besok tu kampung boleh pun ada. Aduh balik, dipulangkan balik besok tu. Lahir anak dia, sampai anak dia kata masa ni saya dekat TV tu dalam 3-4 tahun sebelum PKP. Anak dia sampai pada ketika itu, anak dia dah berusia 25-26 tahun. Anak dia memang nampak semua yang orang lain tak nampak. Lepas tu Ustaz Syarhan masa dalam live TV tu dia kata sekarang ni cuba ikut bacaan saya, sambil tangan tu pegang kaki mata anak tu dihijabkan dia balik. Ustaz Syarhan ajar ayat tu. Kan? Jadi tu nama yang baik-baik. Belum lahir dah ada nama. Tu sebab saya anak-anak tu saya akan telefon pejabat mufti. Tanya ustaz, kalau nama macam ni okey tak? Kalau macam ni okey tak? Tanya kadang-kadang. Saya punya orang takut dengan saudara sendiri je. Yang seorang tu lagi lah, kita combine nama kita nama abang Yahya, nama saya Mahani, nama anak kita Yamaha. Itu dulu jawab, itu bukan aku. Bukan apa kan? Dalam kena ejek dengan kawan dekat kelas, dengan Basnah Daud, Bazdar Daud, nama ketor letak. Pertama, nama yang baik-baik. Kata anak ni, kalau macam tu ayah aku deraka. Sebab dia beri nama aku ni nama yang tak baik. Maksudnya dalam bahasa Arab boleh terjemahkan kumbang hitam. Dia kata. Yang kedua, kata saya Umar, kegagalan menyediakan ibu yang baik untuk anak. Itu pun ayah tidak. Maknanya kena didik isteri jadi baik supaya dapat didik anak jadi baik. Itu sebab orang lelaki ingat wajib bagi nafkah pada isteri zahir dan batin.
Zahir, makanan, pakaian, tempat tinggal. Batin tidak hanya tertakluk hanya pada benda-benda atas katil dalam bilik, tapi termasuk juga memberi didikan agama. Itu nafkah batin. Kalau tak mampu nak didik isteri belajar agama, jangan halang dia datang belajar agama. Kau duduk rumah, ni suami, pendengar cakap suami. Bagi didikan agama, belajar sama-sama. Dan yang ketiga, kegagalan memberikan didikan. Budak ni tadi kata, kau contoh ayah aku neraka sebab sampai sekarang aku tak tahu siapa ibu aku. Dan yang ketiga, kegagalan memberi didikan Al-Quran kepada anak. Sebab dulu silibus Al-Quran, maknanya wajib pastikan anak kita mendapat ilmu pengetahuan. Itu penting kita faham. Dan begitu juga dalam membangunkan keluarga sunnah, mendekatkan keluarga kita dengan nilai-nilai Islam. Semakin dekat keluarga dengan ajaran Islam, maka akan hampirlah keberkatan dalam kehidupan keluarga kita. Jadi Rasulullah SAW menasihatkan kita tentang beberapa perkara. Kalau kita nak mendidik keluarga kita, nak jaga keluarga kita, pertama, tidak membenci pasangan yang beriman. Maksudnya dalam menari alam rumah tangga pasti ada perkara yang kadang-kadang tak kena pada pandangan suami, tak kena pada pandangan isteri. Maka kita kena faham, jangan benci pasangan disebabkan itu. Dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang mukmin membenci wanita yang beriman. Jika ada membenci salah satu perangainya, maka masih ada perangai lain yang menyenangkannya. Hadis riwayat Muslim. Maknanya, segomong-gomong ikan tentu ada tulangnya, sekuih-kuih ikan tentu ada isi. Sebaik-baik orang tentu ada kelemahan, seburuk-buruk orang tentu ada kelebihannya. Maka kalau kita pilih nak tengok keburukan suami, pilih nak tengok keburukan isteri, mesti itu. Tapi ada tak kebaikannya? Ada kebaikan. Itu sebab bila bergaduh di mahkamah syariah, yang tak elok semua keluar, yang baik tak sorot. Tahu benar ke dia? Sampaikan tak ada langsung satu kebaikannya, mustahil, mesti ada. Tapi kalau dah hati itu memilih untuk menutup pintu hatinya, pada ketika itu kebaikan-kebaikan itu tidak bernilai. Puas sudah menanam padi, lalang juga yang disebut orang. Puas sudah menanam budi, yang buruk juga dipandang orang. Itu sebabnya dalam rumah tangga pun memang macam tu. Dalam rumah tangga pun macam tu. Ada masanya kita berselisih faham. Sisi faham ni lah yang akan memantapkan hubungan kalau diselesaikan dengan baik. Mana ada orang sempurna? Tak ada. Samsul buat sempurna? Tak ada. Tak. Bagi nama anak, jangan letak Samsul. Jangan letak nama Samsul. Sebab maksud Samsul matahari. Panik, kipas pun tak rasa. Oh tak payahlah ni orang, saya tak payah. Adalah saja. Tak, betul. Samsul dimasuk matahari. Samsul Amri, ketua lah segala matahari. Bapak panik. Adik-beradik saya semua Samsul. Samsul Amri, Samsul Fazli, Samsul Hafiz. Yang kecil sekali kompa lelaki perempuan. Syamira Hafizah, Syamsul Hafiz. Ya, wah dah sampai kipeh. Tapi itu ya, itu sebab kita letak nama yang baik-baik, pilih yang baik-baik. Jangan kita benci pasangan kita di pasal. Cari kebaikannya, tentuan. Tahu-tahu lelaki yang dulu balik, mesti bawa balik ke sana. Tahu-tahu bini dan balik, macam mana memasak marah-marah, dia tetap masak. Pandailah tu masak, lepa-lepa jadi, lepa sayur jadi daging kilo. Ya Allah, dia masak sabab deh yang kadap mengetek-letek nyawa sadap dia masak, ya Allah sadap asam podeh tetel.
Ya Allah, sadaqtu. Malam tadi saya ceramah di masjid, apa nama masjid tu? Haji Salihin Sebatu. Dia masak gulai lemak cili api lagi kata. Saya menimpa Pak Do yang tanya nak bungkus ke tak? So memang bongkar dia kata. Ya, tapi tak tahu kenapa malam ni tokak dia tergasuk sampai dia kata. Tak tahu. Kadang-kadang ialah untung sabut timbul, tutup batu terbalam. Kita cuba kan. Jauh-jauh datang bingung bodoh. Bodoh lah mesti banyak. Kamu mula ada ini kadang-kadang. Saya okey ya. Makanan dah siap tak? Kalau makanan dah siap, makro macam mana nak tahu tu? Kejap. Kemudian yang kedua, saling menghormati. Nabi pesan saling hormat antara satu dengan yang lain. Ada pasangan saya pernah tengok komen di mana depan semua orang. Daripada motosikal, cepat pak. Yang marah tu bini. Laki dalam kedai keluar bawa dua plastik ke tangannya. Jap lah. Bini jogetkan suami, dapat semua orang. Laki tu duduk belakang. Biasa tahu lelaki di sini mendapat. Jangan sekali-kali kau duduk belakang di depan bapak saudara. Bisa melotih bongi garang duduk belakang ni. Ada orang kadang dekat kedai depan semua orang. Bodoh, ini pun tak pandai. Apa yang kau tak faham? Depan semua orang. Termasuk suami, jangan jatuhkan maruah isteri depan semua orang. Nak marah dalam rumah, dalam bilik. Sebab dalam bilik besok dia marah tak lama. Nasib baik tidak ada sini muka confuse. Semalam saya cerita pasal dalam lampu dengan dia orang faham itu. Saling menghormati. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah hak isteri terhadap suaminya? Maka Rasulullah SAW menjawab, memberi makan jika kamu makan, memberi pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menghina, dan tidak pula meninggalkan isteri melainkan dia tetap ada di rumah. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, pada hormati bukanlah maksud menjadi hamba. Hormat ni maksudnya adalah supaya kita tidak mensia-siakan pasangan kita. Ya. Tahulah kita suami garang, janganlah kita bagi-bagi itu sampai kita jatuhkan maruah pasangan depan publik, depan orang ramai. Ya. Ketiga, memberi nafkah kepada keluarga. Ingat wahai suami, wajib seorang suami mendahulukan isteri dan anak-anaknya dalam bab nafkah. Kemudian barulah ibu bapa. Dalam bab perkahwinan, dalam bab nafkah, suami mesti utamakan isteri dan anak-anak, barulah ibu bapa. Faham ya? Jadi seorang ibu yang ada ilmu, bila anak bagi dia belajar, mak, ni hadir belajar bulan ni, kau bagi mak ni, mak kau, ingat kau cukup lah ni. Cukup mak, banyak risau. Alhamdulillah, terima kasih lah banyak buah rezeki kau. Macam tu. Ingat ya, sampai hati kau. Mak adalah cakap. Allah yang melahirkan kau 9 bulan 10 hari mengendor kau pilih. Ini balik pakai Allah. Sampai bini kau bangun sampai 2000, Allah kau 100 Asah. Kau cik hati mak tetap terus tu sebab kena pandai. Orang perempuan sebagai ibu kena faham. Alhamdulillah, terima kasihlah nak mak. Doa yang baik-baik.
Jangan memang duit paling bahaya, paling terasa sebab bio pun kono anak. Memang pergi makan, belanja makan anak-anak ini. Tak diajar amanah tu. Tajuk mau tidak. Dia pun tak sadar, saya tak mendalam di dalam mati. Semua tu sebut seorang ibu berlapang nadu beras. Apabila mak tu nak makan nak. Orang ni mak dah dapat pada. Kau makan rumah-rumah, kau makan ada orang. Sadarkan nanti ini orang. Tapi setelah kalau saya boleh bagi anak isteri saya, ngam-ngam gaji saya tidak bagi kat mak saya, patut fikir sebelum kahwin. Dia cakap kat mak, tapi boleh tak? Boleh dalam keadaan tertentu, darurat. Ya, bulan ni kalau tak boleh bagi belanja kat ayam kau, tak boleh bang. Mak pula kebetulan dia komplain lah, abang bagi kat mak dulu lah. Yelah bang, abang masih juga macam tu. Boleh berkaitan macam itu. Dan begitu juga seorang suami kena faham, kalaulah ibu bapa kepada suami tak sihat, suami tak boleh paksa isteri jaga mak ayah kita. Suami tak boleh paksa isteri jaga mak ayah suami yang sakit, tak boleh paksa. Kalaupun isteri setuju nak jaga mak ayah, sebaik-baik suami bagilah sumbangan tanda terima kasih kepada isteri. Terima kasih dah tolong jaga mak bapak. Kalau nak berlaku lah, terima kasih lah bagi duit semangat ini. Betul. Dan suami tidak boleh halang isteri nak jaga mak ayah dia yang sakit, tak boleh halang. Tapi kalau halang, aku tak nak kau pergi jaga bang, sian bang, mak tak ada orang jaga, boleh saya nak jaga, tak payah kau duduk rumah. Aku tak suka kau pergi, kau tahu kan aku dengan mak kau macam mana, kau duduk rumah ni. Maka isteri yang taat pada suami duduk rumah tak jaga mak dia dapat pahala, suami ni berdosa. Faham? Bagaimana faham ini? Jadi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya nafkah yang kamu keluarkan kamu mengharap keridhaan Allah, dia akan dibalas dengan pahala termasuk apa yang kamu masukkan ke dalam mulut isteri. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, menjaga rahsia dan maruah pasangan. Jangan buruk-buruk dengan pasangan. Tahulah kan, kau tahu lagi dia tidur, ya Allah, kodokku satu nombor dongah, ya Allah, ibu itu tak jadi keluar dua kaki. Dia buruk pada tahap maksimum. Laki aku kan kalau tidur dah siap bantal busuk kan, kalau tak ada dapat dia gigit di ujung bantal tu, tak dapat dia tidur. Jangan buka cerita laki dan mana tadi koncing ni tekan dia. Apa kono lontar tak sampai mana-mana betul. Betul, jangan maruah suami. Ya macam tu juga maruah isteri, jangan buka maruah isteri. Jangan. Kau tahu bini aku malam tadi, jangan. Salah aku cerita sekali. Ya Allah, bini dan semalam masak. Ya Allah, sampai hangus dia itu. Jangan cerita-cerita ke orang, jangan. Ya? Dalam rumah tangga kau jaga. Kemudian kelima, perintahkan adik keluarga untuk solat. Paling baik solat jemaah. Perempuan kadang bangun pagi subuh tak ajak suami lokeh nyawa dia. Bangun jadi seorang nak masuk syurga. Dia bangun, besok habis duduk dia sembahyang. Habis khusyuk pun ada. Sampai ujung. Yalah aku tengok kaki-kaki nyelek. Dengan aku lah waktu ni aku sangat kojol suami. Kita semua sesama ni. Abang, kalau cakup lah cara kojol sudah dua-dua tak sembuh. Kojol tu jangan baru subuh sembahyang semua-semua. Ya? Firman Allah SWT bermaksud dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat itu adalah bagi orang-orang bertakwa. Surah Taha ayat 132. Keenam, tidak membawa perkara yang bertentangan masuk ke dalam rumah.
Abu Talha meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, mereka tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar patung ataupun lukisan. Tentu. Watak gambar-gambar, tak boleh itu gambar terkorak kalau tak. Macam. Ya, dan begitu juga ketujuh, menggembirakan hati pasangan dengan memberi gelaran yang baik. Ya. Riwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW adalah orang yang penyayang lagi lembut, akan menjadi orang yang sangat lembut dan paling banyak menemani ketika istrinya sedang sakit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekali itu Nabi panggil, ya Umairah pipi kemerah-merahan. Datang masih ada apa ya Rasulullah? Tengok panggilan dari suami macam mana? Pangkat Nabi panggil, ada apa ya Rasulullah? Macam kita orang panggil isteri kita, wahai istriku yang tersayang. Isteri pun datang panggil pangkat. Ada apa wahai suamiku? Macam tu. Janganlah pangkat baju orang panggil. Kawan tu kata bilang, ada apa wahai operator pengeluaran? Macam tu. Kan? Ada apa wahai nazir masjid? Nazir. Tak, ada apa wahai suamiku? Masa tu Nabi tegur, ingat tak masa umur kita kahwin? Kenapa ya Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Ingat tak? Ingat Rasulullah, kau suapkan aku. Bayangkan akhlak Nabi. Nabi dah tahu masakan tu masih. Nabi boleh suruh isteri tu suapkan dia lagi. Dan bila suap, Nabi punya macam biasa. Tak adalah Nabi berkor masih ni, tak ada. Kemudian Nabi dah habis punya tu, Nabi kata bagi aku pula suapkan kamu. Dan Nabi suapkan, masuk ke dalam mulut Aisyah, langsung dicapai pinggan berapa masih. Itu akhlak Nabi. Kita macam mana? Isteri mendapat cita-cita. Kau seniaga sini kau tahu tak darah tinggi ke bawah ni? Bukan darah tinggi macam masalah kadang-kadang kan ada satu pasangan orang main ni menjoget dia bini mana hai? Orang gigil-gigil bini hai sampai ke lelaki tinggal separuh apa saya separuh? Tumpah tak boleh harap apa nak jadi dengan kau ni? Kau minum garam mana hai? Nasi botol gabung apa kerja ni? Marah setiap hari isteri ada dalam ketakutan. Tapi satu hari ni demam cepat lah saya aku demam pergi klinik ikut aku pergi klinik kejap bang sengit duduk pergi sebab tak sampai siap betul-betul sampai dekat klinik ataupun cek darah tak ada masalah makanannya tu macam okey cuma manis sikit doktor pun cakap pakcik cuba kencing dulu, dia bagi poket tu suruh kencing. Dia pun masuk ke kau tunggu sikit, bini pun tunggu luar bilik air terbakar. Dia pun kencing. Keluar bilik air terasa lah nak pakai masak. Kau pakai kencing, dia pakai kencing. Laki pun masuk dalam, menggigil-gigil pakai kencing. Takut, tumpah, habis kencing tu. Matilah aku mampulah bermarah ni karam. Langsung ditukar dengan kencing dia. Tukar kencing dia keluar, dia letak di meja, takut tumpah. Laki pun keluar. Mana kencing tadi? Tu bang. Mana kencing ni? Macam tu lah bang. Kata. Bagilah ke doktor tu tadi. Mengeleng doktor. Pakcik. Besok pakcik kena datang balik tau. Pakcik kena bakar. Kenapa lah? Pakcik mengandung. Patut balik itu madu makin. Allah. Tak masalah kan? Itu sebab jangan garang. Ini cerita tau, tak ada kitab. Ya, pengajaran ni jangan garang-garang pun. Jangan bongi-bongi pun. Berkasih sayang suami isteri. Nabi pun dalam rumah, Nabi dengan isteri Nabi macam mana? Bergurau senda. Main kerja-kerja. Ada hari kalau main lumba lari, ada hari Nabi menang, ada hari Nabi bagi isteri Nabi menang. Mustahil Nabi kalah. Dengan tak Nabi di badan Nabi sasu, Nabi infik, Nabi berperang, tapi Nabi boleh bagi isteri dia menang sebab mengalah. Main kerja-kerja dalam rumah, jangan keluar. Nanti jiran nampak. Apa kau mau tu siang tu? Ini buyut. Main kerja-kerja. Ini dah tua baru, dulu. Ini dulu. Awak jadi dulu. Kira sampai 20 ya. Yang ini pun tutup mata tengok 1, 2,
dua, yang laki mana dulu. Lepas tu dia ada sampai 2 boleh, 3 boleh, tolong bunyi. Cari kena bunyi. Masa air tumpah-tumpah kalau dengar ni. Potong rambut dah bersepah lah, apa semua dah habis. Ada duit apa tadi? Lupa dia kalau cari lelaki dia pun macam biasa komen rumah lelaki dia pun iman dah. Tengok motor ada. Berapa iman betul ni naik kereta dengan siapa ni, motor dengan siapa, sampai sojo tak balik-balik. Oleh rumah imam sampai siapa nanti kita balik-balik. Ada tak ada kerja, tak ada pula nampak. Orang pun cari nak berlintau cari seluruh kampung. Umpur masuk rumah, panggil polis cek dalam rumah. Tak koreh dalam rumah ni. Katalan duit gagal. Ya tu salah. Banyak dia pun cerita banyak orang juga. Jadi tuan banyak dia cerita nantilah nanti saya faham tu. Kalau tengok buku-buku cara pandang tu saya faham. Kalau berkali-kali sampai dulu tak kena faham kan. Ini semua makhluk untuk maklumat semua. Setiap malam masjidnya ada kuliah. Jangan tunggu malam ni je datang. Guru-guru takmir pengajian berkitab, ilmu guru-guru takmir yang mengajar di masjid ni jauh lebih mendalam daripada Samsul Kebal. Jangan tak datang. Rugi yang datang masjid. Lagi satu ni subuh datang ramai-ramai macam ni. Nabi berpesan dalam kelompok kan, kalau siapa yang nak dimurahkan rezeki dia, jangan tinggal 2 amalan. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh dan sedekah subuh. Weh, insya-Allah murah rezeki. Sekarang ni kita kebanyakan kita dipuji dengan masalah keuangan dan kedudukan ekonomi yang tak menentu. Jadi jangan tinggal 2 amalan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memudahkan dan Allah memberikan keberkatan dan kebahagiaan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Jadi cukup sekadar itu. Cukup sekadar itu. Mudah-mudahan cantik dipandang rumah penghulu kali itu mungkin dari papan. Alang-alang menuntut ilmu seperti pasir korban kalah menjadi juta. Dan mudah-mudahan membawa kalah dan membawa berangan kalau ada silap dan salah hadikan tidak dicacinya. Itu saja daripada saya. Baik berkaitan dengan Allah SWT, kurang untuk puji kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.